ini sangat penting dalam memupuk rasa cinta terdalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dituntut sentiasa mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan membuktikannya dengan ibadah, bertakwa, bertawakal dan bersabar dalam menghadapi ujian hidup, berakhlak mulia, menjauhi serta meninggalkan larangannya. Nota rohani padat dengan tazkirah yang memberi sedikit teguran dan sentuhan cinta dan kasih sayang darinya dalam melahirkan jiwa yang sentiasa tenang, syukur dan redha akan ketentuannya. Nota rohani setiap Jumaat 11.30 pagi hanya di Bernama Radio. Inilah Bernama Radio untuk anda. Assalamualaikum dan salam siaran, salam Malaysia Madani, salam Nota Rohani juga untuk hari ini bersama saya Nazira Noran. Dan hari ini kita ingin bersama-sama dengan tetamu melalui Zoom untuk kita bercakap tentang gempa bumi Turki Syria, sentuhan jiwa dan kemanusiaan. Jadi saya ingin bersama-sama dengan Tuan Haji Jamuluddin Ilyas yang merupakan Timbalan Presiden dari Yayasan Amal Malaysia dan juga Ketua Riki Tim dari Yayasan Amal Malaysia ke Turki di talian Zoom, dan juga Said Azwan Said Ali yang merupakan wartawan dan aktivis kemanusiaan. Assalamualaikum kedua-duanya, apa khabar? Kurang dengar ni sebenarnya. Mungkin kita nak mulakan dahulu ya, wakil dari Yayasan Amal Malaysia. Mungkin kita nak mulakan bagaimana agaknya pengalaman hari pertama sampai ke Turki dan perasaan Tuan Haji. Kemudian kita akan mulakan juga dengan Said melihat mangsa gempa, tugas bermula bagaimana antara cabaran dan kesukaran. Silakan Tuan Haji dulu. Terima kasih kepada kita punya wartawan penama radio. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana Radio Bernama sudi menjemput kami untuk bersama kongsi apa yang kita rasakan bersama. Soal perasaan ini bukan kita rasa gembira, tetapi memang kesedihan tu ada bila melihat jenazah Allah tunjukkan kita depan mata. Dan juga kesungguhan yang saya respect tu, kesungguhan manusia yang setiap bangunan yang rosak ada sedang mencari lebih daripada 40 ke 50 orang. Okey. Dan terasa sayupnya dia tak nak buka kamera. Lantak dia saya lah. kalau gempa bumi ni Tak mesti ni. mencari ketika Dia di ada Aceh. tu Kalau di Turki ni sekarang tengah cakap kami ni. Tapi dia tak hadir cakap tu kamera ni pada juga. 9 10 hari bulan. Aku nak buat macam mana? Jadi Buat jalan masih macam ni. ada lagi sedang mencari mangsa yang hidup. Bila dia kata stop tu, teknik ni kita dengar semua Dia nak sunyi. buka Semua kamera. senyap. Wah imam jauh pun semua bagi isyarat suruh diam. Maka ada yang berdiri semua senyap sebab nak detect balik saut tak saut orang yang mungkin barangkali masih hidup. Tuan Haji, saya nak minta Tuan Haji buka kamera dan mungkin kena kuatkan sikit sebab suara sangat perlahan. Mungkin mungkin on kamera, lepas tu kena dekat sikit kot sebab tak berapa dengar suara Tuan Haji, tenggelam suaranya. Okey. Ni dengar tak ni? Kurang jelas lah Tuan Haji, macam jauh je. Kat mana yang ya ke? Baru nampak Tuan Haji, tapi tu pun kena jatuhkan sedikit wajah Tuan Haji tu. Baru kita nampak. Macam tu. Dan masa saya nak dekatkan telefon tu, jadi apa nama ni? Okey. Boleh clear tak saya punya suara tu? Kurang Clear, jelas. clear. Sekarang clear. Okey. 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 Mhm. Jadi perasaan tu bila mana kita tengok kesungguhan manusia yang sedang nak menolong tu, satu jiwa yang agak baik. Tak Jadi, kepala je. Betul juga sebab Kita datang memang nak menolong. Alhamdulillah, duit yang kita bawa ni adalah amanah daripada rakyat. Dan pada ketika itu juga, ketika sambil-sambil kita beri baju sejuk tu, dan juga ketika bagi makanan dan apa jugalah bantuan yang kami bagi, kami
kita pandang jenazah, tengok juga suasana rakyat yang masih hidup ataupun yang daripada luar negara. Saya dengar cerita melebihi 70 buah negara yang hadir. Dan pada ketika itu kita nak tolong, kita bukan ada kemahiran sebagai rescue team. So kita bantu mana takat yang boleh. Cuma sedikit pengungsian bila mana Allah SWT mengizinkan kami pada satu ketika permintaan daripada waris supaya angkat jenazah dia. Kita tolong angkat dekat, letak di kita punya 4x4. Lepas tu 4x4 tu bawalah kami naik van. Apa yang saya nak cerita, ini bukan soal kita nak tolong tu, nak ambil gambar tak, tetapi Allah bagi peluang pada kita. Mungkin barangkali orang yang meninggal ni orang yang spesial, yang terbaik. Kita tak boleh nak gambarkan. Itu antara benda yang saya cakap awal lah. Mungkin barangkali nanti Tuan saya boleh sambung. Itu dia pengalaman daripada Tuan Haji Jamuluddin Ilyas sendiri selaku Timbalan Presiden Yayasan Amal Malaysia dan Ketua Riki Tim ke Turki. Baik, kita bersama dengan Syed Azwan Syed Ali yang juga seorang wartawan dan aktivis kemanusiaan yang saya kenal adalah seorang yang sangat aktif dengan misi-misi kemanusiaan ini dan juga rakan saya. Jadi mungkin Syed Azwan dari sudut pandang sebagai seorang wartawan, bagaimana perasaan dan juga gambaran yang boleh Syed kongsikan kepada kami yang tidak pergi ke sana ni. Syed, silakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Ji, terima kasih Radio Bernama atas ruang ni. Dia gini, kami sebenarnya tiba di Turki pada hari Khamis lagi 9 hari bulan, dan 10 hari bulan tiba di Antakya di Hatay, salah satu daripada 10 lokasi gempa yang paling teruk lah pada hari Jumaat, iaitu hari kelima selepas gempa bumi yang berlaku tu. Seperti mana juga dengan Tuan Haji Jamuluddin, saya sendiri pernah pergi ke beberapa lokasi bencana sebelum ni lah, sejak daripada 2004, sejak jadi di Bernama dulu sampailah sekarang. Pernah ke gempa, taufan, tsunami, gunung berapi, tapi bila pertama kali menyegatkan kaki di Antakya atau Hatay ni, kami dibawa untuk keliling kawasan pusat bandar tu. Dan saya masih ingat macam mana nak bagi gambarannya di pusat bandar tu. Kalau kita bagi satu gambaran di pusat bandar Antakya tu, kalau kita kata Bukit Bintang kan ada banyak bangunan keliling tu semua kan. Boleh kata bangunan tu keliling tu semua runtuh. Dan yang paling saya terkesan sekali apabila sampai di sana, memang ramai orang, sama ada daripada luar ataupun penduduk tempatan ataupun warga yang memang terjejas yang ada di situ. Anggota SAR memang ramai daripada banyak negara. Dan antara insiden yang paling terkesan sekali apabila sampai di Antakya Hatay itu, kami ke satu kawasan di mana yang Tuan Haji cakap tadi adalah berkenaan dengan moment of silence sebenarnya. Apabila anggota mencari dan menyelamat ni dia dengar satu detik suara daripada dalam, dia akan minta semua orang, semua kenderaan berhenti, semua ambulans berhenti, semua kereta lalu lalang berhenti, orang semua senyap dan diminta duduk, bertenggek duduk. Daripada berdiri semua orang diminta duduk senyap, sunyi sepi. Sebab apa? Dia nak dengar suara daripada dalam. Masa tu memang cukup menyayat hati. Semua akan senyap dan mereka akan dengar walaupun sedetik. Mereka mungkin menggunakan alat mendengar untuk mendengar sekiranya ada orang masih selamat. Hari itu hari kelima. Dan saya masih ingat masa saya dan tim sukarelawan Yayasan Amal berada, 4 orang daripada kami, 3 lagi, campur saya 4. Bila sampai tu, kita tengok di tepi-tepi jalan tu memang disusun jenazah-jenazah di dalam beg. Dan yang paling menyayat hati apabila saya sendiri nampak seorang wanita dalam lingkungan mungkin 30-an, dia memegang beg mayat di atas kaki 5. Di kaki 5 tu dia pegang beg mayat, dia tepuk. Dia seperti bercakap sesuatu kepada mayat tu. Jadi kesimpulan saya beginilah, dia mungkin baru jumpa mayat tu dan jenazah tu mungkin orang yang dekat dengan dia. Dan saya beranggapan jenazah di dalam beg tu mungkin orang yang muda sebab dia kecil.
jenazah tu sendiri kecil. Beg tu besar tapi jenazah tu kecil. Mungkin anak dia. Dan ada seorang lagi perempuan, mak dia yang berada di sisi dia. Sebagai seorang wartawan, benda tu disaksikan dan saya kena rakam dan saya ambil benda tu dan saya cerita balik. Itulah yang kita nampak macam mana realiti kat situ. Dan ketika tu memang ramai orang cakap keadaan teruk dengan bangunan runtuh betul. Tapi orang yang kehilangan situ lebih teruk. Dan wanita yang saya tak tanya pun lah. Tapi kami semua lalu tengok dia tepi. Kami tak saya sendiri pun tak sampai hati nak tanya ke apa, tak ada. Dia memang orang kata kalau menangis tak ada air mata dah lah. Dia tidur, dia baring di sebelah mayat tu, sebelah beg jenazah tu. Dia tepuk-tepuk, lepas tu ada seorang yang lebih tua, mungkin mak dia, dalam keadaan yang sejuk. Dalam cuaca ketika tu kalau tak silap saya 5 degree, 6 degree di Antakya Hati. Itu antara yang kami saksikan sendiri apa yang dilalui oleh mangsa-mangsa gempa. Mereka ni kehilangan gempa yang teruk. Setakat tu Logi. Okey, itu dia pengalaman daripada sebagai seorang wartawan dan juga wakil tim Yayasan Amal Malaysia itu sendiri. Baik, kita nak melihat kepada sudut pandang Islam juga ya. Kita kena kembali dengan Tuan Haji Jamaluddin selaku ketua RIKI tim itu ke Turki ya. Jadi dalam kita nak memahami musibah ataupun hujan berat ini, sebenarnya ada yang kata ini adalah message dari Allah yang ingin disampaikan. Tapi sebagai orang Islam, apa agaknya peranan kita untuk kita faham mesej itu dan peranan kita untuk yang melihat ini untuk membantu macam mana, Tuan Haji? Okey, terima kasih. Dia ada dua perkara lah yang saya lazim ambil sebagai pendekatan. Ujian itu satu, dalam ujian itu kerana Allah memberikan sesuatu yang dinamakan sebagai peringatan. Kita tidak menuduh kemungkinan berlaku kemungkaran yang agak dahsyat. Walaupun ramai para ulama menyatakan berlakunya musibah yang besar itu disebabkan kerana kemungkaran yang melampau. Kita tidak menuduh, tetapi kita lebih kepada bertaubatlah ya kepada mereka-mereka yang merasakan itu sebagai ujian yang besar. Macam kita sakit lah, waktu kita sakit tu kadang-kadang kita tak boleh terima. Tetapi bila mana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama maaf cakap lah, Islam, solat adalah tiang. Sebagai seorang Islam, kalau tak solat, habislah. Soal kita buat kebajikan, buat apa itu, over time kita je. Jadi, bila mana kita tengok suasana ini, sama di tempat-tempat lain, dalam masa sebulan, 2 bulan ni, kesedaran dia terhadap sebagai orang yang beragam Islam ni, dia merasakan satu, ya Allah, Allah bagi aku peringatan yang besar. Semua, kalau kita boleh bercakap lah, kalau di Indonesia dulu di Aceh, dia kata umpama kiamat. Kita faham bahasa dia. Kalau di sini kita interview, mungkin dia hanya sekadar menceritakan kesusahan dia, keazaban dia. Cuma saya nak ambil satu perkara. Jejak je kami di bumi Turki, di Istanbul dah nampak dah salji. Bila sampai ke tempat di Hatay itu, kadang-kadang 3 darjah Celsius. Siang paling-paling pun kadang-kadang 7 darjah Celsius. Sangat sejuk lah. Kalau kita dalam aircon 16 pun kadang-kadang kita sejuk. Itu kesejukan yang kita rasa, yang kita sempat pakai baju sejuk, winter clothes. Bagaimana orang yang duduk kat dalam tu mungkin tak bersiap dengan suasana kesejukan, kita tak tahu. Dan bagaimana dah 6 hari, 7 hari dia dapat dijumpai masih hidup. Ini sebagai satu tazkirah bagi kita. Itu pertama. Yang kedua, sebagai orang Islam, bila kita membantu, ini suatu penerimaan Allah SWT membenarkan kita hadir. Kami datang tak adalah cabaran berat, setakat duduk dalam teksi ketika turun di airport Adana tu, hanya satu teksi daripada banyak-banyak teksi yang sanggup hantar. Alhamdulillah, kemudian kita duduk sempit-sempit, 4 orang duduk kat belakang macam kereta Wira tu. 4 orang belakang tu punya padat, 4 jam perjalanan. Tapi kami redha, kami terima bila kami tengok dengan keadaan suasana yang ada di lapangan.
kita merasakan bahawa ya Allah bagi aku kesempatan untuk tolong dia. Bila kita bagi makan, dia senyum. Bila kita bagi pakaian, terutama kanak-kanak, dia tak tahu nak cakap apa. Kan? Bila kita pakaikan baby, pakaikan baju sejuk, yang umur setahun, dia macam baby lah. Kan? Kita dapat dakap dia, dapat dokong dia. Terlebih lagi kalau kita dengar keluarga dia pun ada yang meninggal dunia. Suasana kita tengok keluarga yang masih berhimpun di bangunan-bangunan yang dia rasa dia confident keluarga dia hidup, pengharapan dia. Jadi benda-benda ini memberikan satu ketukan hati kita. Sejauh mana diri kita sekarang ni? Kita dapat nikmat makan, minum. Kalau kita di Malaysia sekarang ni tak adalah sejuk sangat. Malah kita boleh hidupkan aircon lagi kononnya. Tetapi benda-benda inilah menjadikan satu tazkirah bagi hidup. Dan insya-Allah saya yakin rakyat Malaysia yang menyumbang, paling tidak besok Allah akan tanya pada kita apa yang kita nak bagi pada dia. Walaupun kita bagi RM1 pun. Saya bersyukur kepada Allah SWT, rakyat Malaysia terus menyokong semua NGO yang nak bagi. Dana dikumpulkan tak kira mana-mana NGO. InsyaAllah seperti mana yang diberikan amanah, kita akan teruskan bantuan ini. Sebagai umat Islam, musibah yang berlaku sebagai pengajaran kita, dan Allah masih izin diri kita kocek, kita ada duit, kita ambil seadanya, kita bagi. Dan inilah peluang kita yang mana Allah SWT sebut, bila mana kamu meninggal, antara yang tertinggal adalah sedekah jariah kita yang membolehkan menjadi bekalan hidup kita. Justru itu sahabat-sahabat dan tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita beringat dengan keadaan hari Jumaat ini. Hari ini hari Jumaat, hari yang dirasakan bahawa bersedekah itu adalah induk kepada amal jariah kita. Dan satu lagi, apa yang saya boleh kongsi sedikit kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mereka rasa nak sebut tu, bila kita jumpa mangsa tu, dia dengar je dari mana kita cakap Malaysia, dia punya perasaan tu sangat berbeza. Ini satu motivasi yang lebih tinggi. Kita dapat mengenal, walaupun dia bahasa dia, kalau yang Turki dia tak boleh cakap bahasa English ataupun Arab, tetapi perasaan dia tengok kita tu, ya Allah, tak ada satu pun yang tak menghormati kita, dan kita pun menghormati dia. Kita caring kepada dia, tak kira siapa dia, lelaki, perempuan, kanak-kanak, lebih-lebih lagi, yang kita cuba dekati. Ini benda yang boleh kita nampak bahawa bila menjarahi orang yang dalam keadaan bermusibah, kita ucapkan takziah dan kita cuba berikan motivate kepada dia. Kita bagi dia makan, kita bagi dia apa yang diminta. Termasuk bagi kayu dengan arang tu, Allah punya seronok, tak tahu nak cakap. Kan? Kalau tak tahu nak cakap, yang lelakinya dandan terus salam kepada kita. Inilah ukhuwah yang dirasakan sebagai umat Islam, menjadi contoh dakwah bil hal kepada mereka supaya dia beriman kepada Allah dan terus hidup. Dan inilah yang menjadikan yang dikatakan rezeki kita murah, hidup kita mewah, kerana doa mereka yang Allah uji. Sedangkan kita tahu ujian yang Allah bagi pada mereka, doa mereka itu dibuka arasy. Dan kepada radio bernama pun yang sedang sekarang live dengan ni, orang dengar, orang merasakan bahawa memang kita tak ambil peduli pun tak ada apa, Allah tak suruh pun, tetapi Allah beringatkan kepada kita, barang siapa yang memberi sedekah jariah terutama kepada mereka yang sedang kena musibah, Allah akan bagi ganjaran di akhirat nanti. Tapi saya lihat kami ni di dunia dah dapat nikmat dah. Apa yang kami dapat, sekadar itu dulu sebagai satu peringatan bersama pada diri saya dan juga kepada pendengar-pendengar sekalian. Ya, tazkirah yang cukup bermakna membuatkan kita ni kena fikir, kita ni patut bersyukur sebenarnya dengan nikmat yang sudah ada di negara kita, dan yang paling penting apa peranan kita tu tadi, tazkirah yang sangat menyentuh perasaan dan jiwa. Baik, saya Azwan, saya nak bertanya perancangan saya Azwan selaku wartawan dan juga sukarelawan, orang yang sentiasa ada dalam misi kemanusiaan, berbeza dengan pengalaman sebelum ini, membantu pelarian, memberi makanan dan sebagainya. Tapi kali ini mangsa gempa bumi yang mungkin membuatkan Said ada pengalaman yang lebih berat yang nak diluahkan, nak dikongsi bersama dengan pendengar bernama radio. Said.
ada satu keluarga yang kami jumpa pada hari Sabtu lalu. Keluarga ni adalah yang terselamat daripada gempa. Kesemua dalam keluarga tu adalah 8 anak beranak. Ibu, ayah dan 6 orang anak dia. Daripada 6 orang anak, 5 adalah OKU. Termasuk seorang yang berumur 19 tahun lumpuh. Kami jumpa keluarga ni pada malam Sabtu tu. Kami jumpa mereka di dalam kereta. Duduk di dalam kereta, 6 beranak, 8. Dia macam mangsa gempa lain lah. Rumah dia rosak, rumah tak boleh duduk. Dan anak dia OKU kan. Jadi Pak Jamu dengan sahabat-sahabat relawan bercakap, saya tak pergi. Sebab saya tahu saya tak boleh berdepan dengan tu kalau saya duduk dekat. Jadi saya duduk jauh, saya ambil video, saya rakam, saya dengar daripada apa yang dia orang cakap. Seorang yang lumpuh tu duduk di belakang lah, aku buka. 3 hari lepas tu, tim yang sama pergi balik. Kami bina kemah untuk dia yang cukup decent kemah. Selepas 8 hari dia orang duduk dalam kemah tu. Itu pengalaman yang saya ingat lah. Okey. Itu dia sangat menyentuh jiwa. Ada 5 juta orang yang terjejas. Dan keluarga Abu Talal, nama ketua keluarga dia, ayah dia, yang ada 8 dengan 5 orang anak OKU tu adalah satu daripada yang ramai. Saya cuma nak bagi tahu, gempa Turki ni amat dahsyat. Saya boleh gunakan perkataan maha dahsyat. Sebab dia libat banyak tempat. Semasa kami berada di sana pun tak kurang daripada 4-5 kali kita rasa gegaran. Saya boleh tunjuk dekat saya punya apps gempa bumi tu, boleh setiap hari ada berpuluh-puluh gegaran. Dan seminggu pertama ada lebih daripada 1,100 gegaran. Bahawasanya kawasan tu memang teruk. Kita ada banyak dengar lah sama ada dia buatan manusia atau tidak gegaran tu sendiri, itu soal kedua. Tapi cuma nak beritahu bahawasanya balik pada apa yang Haji Jamaluddin Pak Jamu cakap tadi, dugaan ni adalah dugaan untuk semua, bukan dugaan untuk diorang, untuk kita juga yang mendengar. Dari sudut orang yang mendengar, dan yang kedua adalah dari sudut saudara seagama lah. Sebab ujian ni untuk semua. Jadi balik pada apa yang dirancang nak dibuat lepas ni, saya hanyalah tukang tulis je. Yayasan Amal bagi ruang untuk saya bersama, Pak Jamu bagi ruang, saya pergi, saya cerita balik. Itu je saya boleh buat. Supaya kita balik nanti, kita tak akan jadi fakir di depan Tuhan kita. Itu je. Ya, okey. Itu saja yang sangat saya buat. Terima kasih, Ji. Okey, sangat menyayat hati sebenarnya, dan kita kesuntukan masa dalam masa yang berbaki ini nak tanya sedikit ada bersama dengan Tuan Haji ya. Kita tahu Perdana Menteri ada mencadangkan untuk memberi pingat dan allowance khas kepada mereka yang terlibat dalam misi kemanusiaan atau bantuan mangsa gempa ini, dan dalam masa yang sama Presiden Turki juga memohonlah ya, mencadangkan untuk melanjutkan tempoh perkhidmatan untuk membantu mangsa gempa di sana. Jadi apa perancangan Yayasan Amal Malaysia setelah Perdana Menteri berkata begitu, Tuan Haji? Alhamdulillah, saya ikuti persidangan Parlimen di TV, kenyataan Perdana Menteri kita untuk berikan allowance dan juga menerima pandangan daripada Presiden Turki untuk menyambung. Ini suatu benda yang baiklah, bagi saya sangat positif, dan rakyat Malaysia pun gembira lah. Pertama, petugas-petugas kita selain dia boleh menambah pengalaman. Alhamdulillah, kita punya negara hanya Highland Tower je yang peristiwa berlaku, yang terkini iaitu tanah runtuh. Kita tak nafikan kepakaran yang ada pada tim SMART. Dan dengan kekuatan 75 orang tadi yang hadir ke sana membantu,
Dan saya pun dimaklumkan bahawa ada juga kita punya tim dapat mengeluarkan mangsa-mangsa daripada bangunan, dan begitu juga permintaan Presiden supaya meneruskan duduk di sana dan membantu, bukan duduk saja, bukan melancung, tidak. Kita faham peranan masing-masing, dan saya lihat bila mana disambut oleh Perdana Menteri Malaysia sebagai satu imej, kita meneruskan aktiviti kita, iaitu kalau bagi pasukan SMART ni mencari ataupun menyelamat ataupun apa-apa, walaupun saya dimaklumkan dah masuk hari yang sekarang ni, dah masuk hari ke-10 ke-11 ni, lebih daripada ni, mungkin barangkali peluang itu tak ada, tetapi yang saya sebut tadi, hari yang ke-6, hari ke-7, malah hari yang ke-8 saya dimaklumkan jumpa juga mangsa yang masih hidup. Ya, ini suatu benda ajaib. yang di luar. Yes. Semalam ada lagi, semalam ada lagi. Semalam pun ada lagi berita yang kita dapat daripada lokal. Jadi ini menggambarkan bahawa Allah SWT memberikan peluang kepada kita. Ya. Dan peranan kita sebagai mewakili kerajaan ataupun negara, menyatakan bukan soal simpati, tetapi terus membantu dan membantu. Itu bagi saya lah begitu baik punya pandangan. Baik, jadi kita sama-sama nak mengajak, kalau ingin membantu boleh bersama-sama dengan Yayasan Amal Malaysia nanti ya. Mungkin ada perancangan lepas ni pergi lagi dan sebagainya. Baik, Syed, serba ringkas ya, mungkin sebagai penutup juga kesimpulan dan juga nasihat untuk kita sama-sama membantu. Kalau nak bersedekah hari Jumaat yang mulia ini pun berganda-ganda, insya-Allah pahalanya. Silakan Syed, penutupnya. Okey, jangan fikir apa yang orang lain fikir, apa yang orang lain buat, fikir apa yang kita boleh buat. Apa yang berlaku gempa di Turki itu adalah seperti cakap tadi, bukan untuk dia orang dan juga ujian untuk kita. Jadi ada banyak saluran untuk semua untuk membantu. So termasuklah kepada NGO yang sama, NGO yang masih ada kat sana, ada banyak ruang. Yang beza dia adalah sama ada kita nak gerak hati ni dibuat dengan tindakan atau tak. Macam mana sekalipun kita tak tahu RM10 yang kita bagi tu dalam konteks ni boleh juga beli untuk beli arang untuk dia orang panaskan badan. RM10 yang kita bagi boleh satu mangkuk sup. RM10 yang kita bagi mungkin boleh beli stokin penebal. So apa-apa saja sekalipun, terima kasih kepada Bernama Radio, terima kasih kepada G, producer semua sekali bagi kami ruang Yayasan Amal dan saya sendiri sebagai untuk berkongsi, saya Haji Jamaluddin dan juga Yayasan Amal untuk berkongsi apa yang kami lalui dan lihat di sana dengan semua pendengar-pendengar radio bernama dan rakyat Malaysia. Semoga bawa manfaat pada semua orang. Ya, semoga dipermudahkan urusan juga untuk Syed Azwan dan juga tim Yayasan Amal Malaysia. Terima kasih kepada Tuan Haji Jamaluddin Ilyas dan Syed Azwan Syed Ali selaku wartawan dan juga aktivis kemanusiaan yang berkongsi pengalaman sendiri ya, yang pergi ke Turki untuk membantu mangsa gempa bumi di sana. Jadi semoga memberi manfaat kepada kita semua untuk terus membantu. Apakah peranan kita? Kita dah dengar dah tazkirah itu tadi. Kalau kita tak dapat pergi ke sana sekalipun, mungkin RM10 ataupun berapa ringgit sekalipun nilai yang kita beri itu dapat membantu mangsa gempa di sana, dan mereka sangat bersyukur. Dan kita di sini janganlah mengeluh, bersyukur dengan apa yang ada, nikmat yang tidak boleh kita nilaikan sebenarnya ya, tak terkira ada di negara kita. Sekian sahaja Nota Rohani untuk waktu ini. Saya Nazira Noran, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.